Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya masih nak mengulas ya berkenaan dengan isu panas membabitkan ahli parlimen kepala batas ini ya. Yang mana kita tahu ahli parlimen kepala batas ini telah pun mengeluarkan fitnah lah. Ini memang betul-betul jelas fitnah yang terlampau lah, memainkan isu sentimen perkauman dan agama, dan kita lihat juga sisinya nak mengaitkan individu, mengaitkan parti dengan agenda komunis. Pada saya ya, apa yang ahli parlimen seperti ini, mungkin beliau merasakan beliau menjadi ahli parlimen sekarang ni dan rasa riak itu tumbuh kerana sebagai tokoh muda beliau rasakan bahawa beliau adalah ahli parlimen yang boleh memberi idea-idea, kononnya memberi pandangan-pandangan, dan akhirnya akan mendapat liputan di media. Ini adalah sikap yang saya nak bagi tahu kepada ahli parlimen yang baru seperti mana Wan Saiful, Wan Ahmad Faizal. Jangan kita terlalu riak sehingga kan membuat andaian-andaian yang akhirnya akan menjadi satu fitnah. Fitnah yang mana dibuat oleh ahli parlimen kepala batas ini ya. Saya melihat dari satu sisi supaya mana-mana parti ya, apabila difitnah seperti ini, saya nak samannya biar besar. Biarkan mereka menjadikan itu sebagai satu tauladan dan juga pengajaran kepada orang lain. Apa yang dia buat seperti ini, dan akhirnya kita lihat di parlimen dia tak nak jawab apabila ahli parlimen di AP yang dia sebut nama, yang mana dia sendiri telah pun mengelak, dan akhirnya dia pula dalam parlimen cuba untuk mempropaganda dengan membuat hujah, membuat pantun, yang mana dia menyindir orang lain. Tetapi ini sikap dia. Kalau ini terus-terusan, saya percaya, saya harap Lim Guan Eng, yang mana nama yang paling banyak disebut, nama yang dituduh sebagai mempunyai pertalian kekuasaan ataupun pertalian darah dengan mereka-mereka yang disebut itu, maka lebih baik parti DAP, mereka-mereka yang disebut di sana, dan juga pihak daripada Singapura, terutamanya keluarga yang membabitkan Lee Kuan Yew, yang mana hari ini Perdana Menteri Singapura itu adalah anak Lee Kuan Yew. Saya rasa mereka boleh ambil tindakan kepada ahli parlimen Kuala Batas ini dengan maksimumnya, biar menjadi pengajaran. Di dalam parti yang ada di negara kita hari ini, parti yang paling banyak menabur fitnah ini adalah parti daripada PAS. Ekstrim sekali, sehingga kan mereka-mereka seperti ini. Ahli parlimen kepala batas ini bukannya orang yang tidak mempunyai pendidikan. Dia ini malah seorang doktor. Tapi kalau ini tahap dia dalam politik, bukan menunjukkan bahawa seorang doktor itu dia mempunyai satu taraf yang lebih hebat dalam politik. Saya juga bercampur dengan banyak orang dalam dunia politik ini, dan saya lihat lawyer, doktor, engineer dan sebagainya. Tetapi belum tentu dunia politik mereka adalah sangat hebat kerana mereka menguasai semuanya. Ini juga berlaku dengan ahli parlimen kepala batas ini, yang akhirnya dia menggunakan kedudukan dia sebagai ahli parlimen, kedudukan dia seorang doktor, untuk dia menceritakan kepada rakyat dengan penuh yakin bahawa apa yang dia hujah itu adalah tepat. Saya harap apa yang saya ulas ini daripada pihak kepimpinan parti DAP mengambil tindakan, paling tidak pun lah, kalau ikut berapa yang paling tinggi, iaitu paling tidak 1 juta ke atas saman dia ni. Kalau 1 juta, 2 juta, saya rasa pemimpin PAS yang lain, Tin Milo akan mampu bayar. Saya rasa 10 juta. Biar dia masuk dalam penjara. Permintaan maaf kita boleh maafkan, tetapi tindakan undang-undang diteruskan. Kerana kalau kita tidak hentikan perkara seperti ini ya, kalau daripada orang seperti ini dah pun membuat satu fitnah seperti ini, yang mana diulang-ulang, ini fitnah bukan baru tau, fitnah yang setiap kali. Dan akhirnya didoktrin dalam kepala otak mereka seperti ahli parlimen kepala batas ini, yang menyebabkan kegusaran rakyat. Dia tidak tahu. Dia hari ini bercakap seperti ini, seperti itu. Dia tidak melihat bahawa Malaysia ini bagaimana. Kalau inilah pendidikan sejarah daripada seorang yang bergelar doktor seperti ini, yang saya rasa sejarah Malaysia ni sedikit pun dia tidak tahu, saya rasa ya pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan harus mengkaji apa sebenarnya yang kita doktrinkan kepada golongan-golongan pelajar kita ini, sehingga kan otak mereka ini begitu buntu seperti mana yang ada kepada ahli parlimen kepala batas ini. Saya tidak boleh fikirlah seorang seperti ahli parlimen kepala batas ini begitu ekstrim, politik yang begitu tajam yang dia bawa, perkauman, agama, dan dia bawa pula dengan agenda seolah-olah parti orang lain menyokong komunis. Kita tahu parti-parti di negara ini adalah diluluskan oleh ROS.
berbuih saya kata benda ini dalam media sosial. Tetapi walaon pemimpin PAS ini sendiri yang mereka fikir bahawa DAP ini seolah-olah parti yang datang daripada neraka, DAP ini datang daripada setan. Dia sama seperti parti PAS yang diluluskan oleh ROS. Kenapa didoktrinkan kepala otak dan orang seperti ahli parlimen kepala batas ini yang pada saya dia sangat dungulah dengan isu yang kita katakan sebagai sejarah negara kita ini terbentuk. Dia ingat negara kita ini terbentuk dengan adanya parti PAS. Bukan. PAS ini adalah parti yang kita lihat lebih kepada keagamaan. Tetapi sebagai mereka yang berada dalam kepimpinan PAS, sepatutnya mereka doktrinkan dengan ilmu-ilmu yang melibatkan agama yang boleh dilihat oleh kaum lain sangat harmoni. Tetapi apa yang pemimpin PAS nak sampaikan adalah mereka mendoktrinkan otak-otak rakyat di negara ini dengan satu perkara propaganda yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Saya sangat kecewa. Dan dia ini, saya rasa sebagai seorang perempuan yang menjadi ahli parlimen, yang menurut saya sangat bacol. Dan dia tidak berani menjawab kenyataan daripada pemimpin DAP di dalam parlimen. Dia sepatutnya jawab. Kerana kamulah yang membuat fitnah. Kalau kamu rasa kamu tidak fitnah, kamu jawab dalam parlimen. Biar menjadi satu perbahasan yang boleh dilihat oleh rakyat, tapi dia mengelak. Begitu juga di luar parlimen. Dan akhirnya saya lihat video yang dia suruh orang nak tonton, tengok sampai habis. Kepala toya dia, memang kepala batas, memang dah kepala toya lah. Sebab apa? Dah dipadam. Sebagian daripada kawan saya masih simpan lah. Dan di TikTok memang masih berkisar lagi dengan video-video itu. Saya tak tahu macam mana dia nak mengelak. Tetapi yang pasti besok hari Kamis, saya rasa dia tidak juga dapat menjawab. Dan saya rasa DAP pun dah siapkan barisan peguam mereka untuk menyaman dia. Dan saya harap DAP menyaman dia, jangan sikit-sikit. Ini sebagai pengajaran. Saya memang tidak senang hati lah apabila ahli politik berkempen menggunakan sentimen macam ini. Ahli parlimen kepala batas ini, kalau dia pergi berkempen dekat negeri-negeri seperti ataupun wilayah seperti Sabah dan Sarawak, saya rasa kantoi habis dia ni. Orang tak bagi ruang dekat dia, muka yang macam ni. Saya tak tahulah. Muka sangat sebelah macam ni, perangai juga hodoh dan menyusahkan rakyat. Macam mana kepada batas boleh bagi kemenangan kepada orang macam ni? Saya rasa dekat kepala batas ni, waktu dia berkempen dulu ya, habis dia jual. Saya tak tahulah berapa banyak, berapa tong isu agama dia jual dekat sana, sehingga kan dia boleh jadi ahli parlimen macam ini. Kita sekarang ni sudah kerugian dalam satu barisan kepimpinan muda kalau lahirnya orang seperti ini. Orang seperti ini ya dalam kancah politik negara ya, pada saya amat tidak ada kualiti, tidak ada nilai. Dan saya tidak lihat bahawa dia mengunsulkan satu perkara yang baik dekat parlimen selain hanya nak bercakap dekat kawasan dia. Dia tidak melihat struktur macam mana Malaysia ini. Dan dia tidak tahu macam mana negeri-negeri lain. Dia ni kepala otak dia betul-betul selfish. Jadi saya lihat daripada sisi dia, dia berdegil tak menjawab soalan orang, tapi dekat luar berkempen pandai memfitnah orang. Yang mana saya tengok dia berkobar-kobar apabila menjadi penceramah. Hari ini saya nak lihat dia. Selepas ini dalam beberapa bulan ke depan ni kita nak tengok apa pula keputusan dia. Dan saya harap selepas ini orang seperti ini, kalau dia didapati bersalah, tendang daripada menjadi ahli parlimen dan akhirnya biar dia jadi rakyat biasa. Sebab kita tidak perlukan pemimpin seperti ini. Itu ulasan saya kerana sikap dia yang begitu resis, kita perlu menjawab dia dengan ketegasan kita bahawa Malaysia tidak memerlukan pemimpin yang bercorak seperti ini, yang menyusahkan kita rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Negara Malaysia ini tidak memerlukan mereka yang membuat hujah dengan fitnah. Kita perlukan mereka menjawab dengan hujah yang jelas untuk menentukan hala tuju Malaysia. Thank you.